Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita melihat pada ayat 68, 69 dan 70. Kembali pada surah Yasin. Masih ada lagi perkara-perkara yang patut kita sentuh, terutamanya berkaitan dengan doa Nabi SAW yang perlu kita pelajari menghadapi hari-hari tua. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada penyakit nyanyuk. Berkaitan dengan ayat Allah SWT, ayat 68, 69 dan 70 ni, tuan-tuan rujuk pada tafsir Ibn Katsir jilid yang ke-8 muka 42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, saya kami kembalikan mereka kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan? Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad SAW, dan bersyair itu tidak layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang beri penerangan, supaya dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Dalam ayat ini menceritakan tentang nikmat kehidupan yang diberi oleh Allah SWT. Kelanjutan nikmat ini kadang-kadang membawa kepada manusia pada usia tua. Dan usia tua itu kadang-kadang menjadi satu ujian dalam hidupnya, ujian kepada orang kelilingnya. Itu sebab antara doa Nabi SAW yang paling banyak Nabi amalkan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal bukhl wa a'udzubika min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal bukhl wa a'udzubika min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Maksudnya, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada rasa lemah diri dan malas, daripada sifat pengecut dan juga tua nyanyuk, dan mohon kepadamu perlindungan, ya Allah, daripada sifat kedekut, dan aku mohon perlindungan kepadamu daripada azab kubur dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Kita dapat lihat dalam doa Nabi SAW ini bahawa Nabi mohon kepada Allah perlindungan. Hadis merupakan hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, bahawa antara perkara yang merupakan antara jawami'ul kalim, antara doa yang memenuhi segala aspirasi kehidupan, supaya kita dalam hidup ini nombor satu sekali jauh daripada penyakit yang namanya ajaz, rasa lemah, rasa tidak mampu, kasal, malas. Kenapa tak buat? Malas. Wal jubun, jubun ni pengecut, menjadikan seorang itu tidak ada prinsip. Wal haram, dan penyakit haram ini iaitu bulughu syakhs arzal al-umur, sampai seorang itu kepada umur yang buruk, umur nyanyuk. Fal insan iza balagha arzal al-umri faqada kathiran min hawasihi wa kharat quwa fala yastati'u ibadatullah wala yajlib li ahlihi naf'an. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Fathul Bari, seorang manusia ni bila sampai kepada satu umur, peringkat umur yang nyanyuk seperti ini, dia tinggal seorang diri, mungkin pasangannya sudah tidak ada, mungkin isinya sudah tidak ada, mungkin suaminya sudah tidak ada, maka dia akan kehilangan banyak dari sudut panca inderanya. Pendengarannya tidak dengar, orang sebut lain-lain yang dipahamnya, orang berbincang dia tidak tahu apa-apa, dia terasa hati, badannya menjadi lemah. Maka beribadah kepada Allah SWT pun kadang-kadang sukar, nak mengangkat sembahyang pun susah. Maka kadang-kadang dalam keadaan ini dia akan menimbulkan banyak kesusahan untuk dirinya dan untuk orang kelilingnya. Sebab itu Nabi menganjurkan kepada seseorang itu untuk mengamalkan doa ini. Ini merupakan isti'azah Nabi SAW untuk seseorang dalam konteks doa ini. Antara perkara-perkara yang dianjurkan, mohon kepada Allah selamat daripada penyakit lemah diri, penyakit malas, penyakit sifat pengecut, tua nyanyuk, sifat kedekut, jauh daripada azab kubur. Begitu juga supaya selamat daripada fitnah kehidupan dan juga kematian. Dalam tambahan yang lain, wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal, juga ada dalam doa tersebut, dalam himpunan ini, bahawa Nabi mengajar kita untuk berdoa supaya jauh daripada ditimpa hutang
hutang yang memberatkan kita, menjadikan kita malu, menjadikan kita dalam hidup ini selalu menipu, dan mohon kepada Allah juga supaya jangan ditindas orang. Jadi saya telah jelaskan kepada tuan-tuan dalam kaitan ayat ini, kata Imam Ibn Ashur juga satu wajah yang menarik, satu aspek yang diberikan penekanan itu kepada mereka yang kafir, yang musyrik, yang ketika di dunia dahulu tidak dihilangkan penglihatan dan tidak ditukar rupa mereka, tetapi ada potensi, ada possibility untuk mereka melalui kehidupan yang penuh penghinaan kerana sikap tidak mencari kebenaran dalam kehidupan. Kemudian datang ayat وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Kami tidak mengajar syair kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syair itu tidak layak baginya. Dalam kitab tafsir menceritakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada menyebut beberapa perkara bersifat syair. Contohnya dalam tafsir Samarkandi, begitu juga dalam tafsir Zadul Masir, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan annahu tamathala yawman faqal kafa bil islami wa syaibi lil mar'i nahiyan. Maka Nabi menyebut perkataan itu dalam kata-kata baginda sallallahu, cukuplah Islam dan juga uban itu bagi seseorang lelaki atau seorang manusia menjadi pencegah kepadanya. Abu Bakar ada di situ. Maka Abu Bakar membetulkan Nabi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukan begitu Rasulullah. Penyair mengatakan kafa asyaibu wal islamu lil mar'i nahiyan. Ayat itu terbalik Rasulullah. Yang betulnya adalah cukuplah uban dan juga Islam itu kepada seseorang untuk menjadi pencegah kepadanya berbuat perkara-perkara yang buruk. Jadi begitu juga Nabi SAW mengatakan dalam satu kata-kata baginda, wa ya'tikam man lam tuzawwidhu bil akhbari. Nabi SAW menyatakan ayat ini, kataan ini merupakan satu syair yang masyhur, orang ramai menghafalnya, tapi Nabi SAW telah pun menyebut dalam bentuk yang salah, merupakan kata-kata Tarafah bin Abd Bakri, bahawa ini merupakan satu syair jahili yang terkenal. Maksudnya, satubdi lakal ayamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari malam tuzawwadi. Dalam ayat ini Nabi SAW menceritakan bahawa akan berlaku hari-hari yang akan datang, menceritakan kepada kamu apa yang dulu kamu tak tahu. Wa ya'tika bil akhbari malam tuzawwidi, akan beritahu kepada kamu khabar apa yang sebelumnya kamu tidak tahu. Nabi SAW menyatakan wa ya'tika man lam tuzawwidhu bil akhbari. Maka Abu Bakar pun datang betulkan Rasulullah, bukan begitu Rasulullah, yang betulnya begini. Ini menunjukkan kepada kita. Maka Abu Bakar berkata, laisa hakaza ya Rasulullah, faqala inni lastu bisyair wala yanbaghi li wa inna ma muni'a min qawli syairi li alla tadkhulu syubha ala qaumin fima ata min al-Qur'ani fayaqulun qawiya ala zalika bima fi tab'ihi min al-fitnati lisy'ari. Ini adalah satu kelebihan yang Allah jadikan kepada Nabi SAW, iaitu baginda tidak pandai bersyair. Syair ni tuan-tuan ibarat menyanyi lah. Zaman kita ni kalau nak ibaratkan syair itu adalah nyanyian. Kalau dahulu mereka menyanyi dengan tujuan untuk menghiburkan diri dan juga untuk menjadikan dia dikumpulkan dalam diwan-diwan, iaitu yang direkodkan untuk menjadi satu apa yang dipanggil sebagai arkib untuk dipegang, dilihat, dirujuk oleh orang akan datang. Dan kebanyakan daripada ahli syair ini, penyair-penyair ini, sifat mereka mengadakan benda-benda khayal, benda-benda yang merapu, benda-benda yang tidak ada asasnya. Itu sebab Allah Ta'ala menceritakan dalam surah Syu'ara. Ada peluang nanti kita boleh melihat surah Syu'ara 225 hingga 226 bila Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Tidakkah kamu lihat bahawa para penyair ini mengembara di lembah-lembah dan menceritakan imajinasi mereka tanpa dapat dikendalikan, melampaui batas hakikat dan kewajaran, dan bahawa mereka ni suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Ini merupakan satu ayat yang merupakan amaran daripada Allah Taala kepada golongan penyair, kerana kebanyakan daripada mereka, sebahagian daripada mereka bercakap benda-benda yang merapu, perkara yang tidak ada asasnya, perkara-perkara yang bersifat khayalan, perkara-perkara yang menceritakan tentang aurat orang perempuan, perkara-perkara yang menceritakan tentang syahwat, perkara-perkara yang membawa manusia jauh daripada Tuhan. Maka kecaman yang dikenakan kepada sebahagian daripada ahli syair ini, kumpulan penyair pada zaman jahiliah dahulu, kerana apa-apa yang dibukukan, dikumpulkan dalam diwan-diwan mereka banyak mengarah kepada perkara-perkara melalaikan. Maka apakah kaitannya cerita tentang syair ini dengan ayat-ayat yang lalu? Kerana sifat syair adalah benda yang mengagumkan. Bagi orang-orang Arab dahulu, kalau mereka mendengar deklamasi sajak syair ini, satu benda yang menghiburkan. Tambahan pula kalau dia mengandungi unsur-unsur untuk mengajak berimajinasi perkara-perkara yang bersifat syahwat, menceritakan kecantikan perempuan itu, menceritakan tentang penampilannya, menceritakan tentang rambutnya pun beberapa abiyat, menceritakan tentang perkara-perkara yang bersifat demikian. Dan apa yang dibawakan Nabi SAW
dalam ayat yang lalu menceritakan perkara-perkara yang mengagumkan. Cerita tentang langit, cerita tentang bulan dengan bintang, menceritakan tentang pokok-pokok yang diterbitkan daripada muka bumi, air yang dipancarkan. Semua itu merupakan perkara-perkara yang mengagumkan. Maka tiba dalam ayat ini untuk Allah beri peringatan kepada mereka yang mendengar ayat-ayat ini ketika dibacakan, bahawa ia bukannya syair seperti yang kamu pernah kagum terhadap deklamasi sajak puisi yang disampaikan oleh mereka-mereka yang melalaikan kamu sebelum ini. Sifat Quran bukan melalaikan. Sifat Quran ini penuh dengan hikam. Sifat Quran ini penuh dengan hikmah-hikmah, hukum-hukum dan ketapan-ketapan, renungan-renungan untuk membawa akal itu untuk berfikir. Maka peringatan yang diberikan oleh Allah SWT ini perintah untuk berfikir, dan ia mengakhiri ayat-ayat yang lalu yang menunjukkan bahawa manusia, walaupun dia tidak dapat mengelak dari proses penuaan dan juga proses kelemahan yang akan dilalui dalam fizikalnya, tetapi ia bukan bererti bahawa proses penuaan yang dilalui itu, aging yang dilalui itu, menghalang potensi rohaniah dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tuan-tuan? Ayat ini menceritakan tentang Quran, peranan Al-Quran. Walaupun kamu mengalami masa tua dan anggota-anggota mula menjadi lemah dari sudut fizikalnya, tetapi kami tetap membawakan kepada Muhammad itu Al-Quran untuk jadi panduan kepada kamu. Dan pada hari-hari kamu menjalani waktu tua itu, jangan biarkan rohani kamu juga menjadi lemah sebagaimana fizikal kamu. Agaknya begitulah yang dimaksudkan, disebut oleh Imam Al-Biqai, kaitan cerita tentang syair ini tadi dengan umur tua yang bakal dilalui oleh seorang manusia yang diberi umur yang panjang. Dari ayat itu menegaskan bahawa kami mengajar Nabi Muhammad SAW wahyu. Kami tidak mengajar kepadanya syair, dan syair pun tidak layak baginya, iaitu baginda SAW tidak mampu mengubah syair. Bahkan bila Nabi berkata ayat-ayat yang masyhur di kalangan orang Arab, yang famous, yang merupakan perkataan-perkataan yang pernah diucapkan oleh penyair-penyair yang bawa makna yang baik, pun Nabi tersilap dan dia menjadi hafazan, dihafal oleh semua masyarakat pada masa itu, sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an membetulkan kata-kata Nabi itu, yang mana Nabi berkata, kafa bil islami wa syaibil mar'i nahyan, cukuplah Islam dan juga uban sebagai petanda untuk seorang itu mencegahnya perkara yang mungkar. Betul itu. Maka Abu Bakar kata, bukan Rasulullah, bukan begitu dikatakan oleh penyair asalnya. Ketika dia mengubah, dia mengatakan bahawa kafa asyaibu wal islamu lil mar'i nahyan, terbalik kata-kata Nabi SAW itu. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, la yadhuruka bi ayyihima bada'at, tak kisahlah Abu Bakar, yang aku sebut ni asal kau faham saja sudahlah. Berguraunya Nabi dengan Abu Bakar, tetapi Abu Bakar mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah wa ma 'allamaka Allahu syi'ra wa ma yanbaghi lak. Nampaknya aku bertambah yakin wahai Rasulullah bahawa memanglah Tuhan merupakan utusannya. Kan itu Tuhan tersilap dalam syair yang kami semua hafal, budak-budak kecil pun tahu Tuhan tersilap membacanya. Kerana Allah nak membuktikan kepada mereka yang mendengar Quran dibacakan bahawa Nabi SAW dengan syair itu tak ada kaitan langsung. Jadi tuan-tuan dan hadirin dan dikasihi sekalian, ni seperti disebut oleh para ulama, peringatan tentang Quran ini kembali, bagaimana permulaan surah Yasin yang kita bentangkan. Bila Allah SWT menyebut daripada awal tentang Al-Quran, sekarang diingatkan kita kembali supaya tidak lari kita daripada asas ini tadi, bahawa apa yang telah disampaikan itu bertujuan untuk memberi peringatan kepada setiap yang hidup. Ini yang dinyatakan, liyunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Manusia yang hidup hatinya, akal fikirannya terbuka, bersedia untuk menerima kebenaran dan hatinya tidak dikotori oleh sifat derhaka dan keingkaran. Jiwanya bersedia untuk mendengar nasihat supaya dia sentiasa menjadikan landasan hidupnya dan roadmapnya, matlamat hidupnya untuk mencari keredaan Tuhan. Dan bagi orang-orang kafir yang enggan menerima peringatan, mereka itu ibarat orang yang telah melalui kematian semasa mereka masih hidup lagi. InsyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan cerita kepada tuan-tuan apakah hukumnya berkaitan dengan mendengar nyanyian. Kerana syair ini kaitannya dalam kehidupan kita pada hari ini adalah benda-benda bersifat hiburan. Boleh tak kita bincangkan perkara ini dalam kuliah akan datang? Bagaimana sikap Nabi SAW membenarkan isterinya, sebagai contohnya Aisyah radhiyallahu anha, untuk mendengar nyanyian yang disebut qainah, nyanyian disampaikan oleh seorang penyanyi pada zaman itu. Apakah hukumnya kaitannya kehidupan kita pada hari ini? Kadang-kadang berlaku kelalaian di pihak orang rumah, isteri, yang kadang-kadang terdedah untuk mendengar, melihat, menonton televisyen, perkara-perkara bersifat hiburan. Apakah itu berkaitan dengan kebenaran Nabi, keizinan baginda kepada kaum wanita pada zaman itu untuk ada sedikit hiburan? InsyaAllah perkara ini akan saya uraikan dalam kuliah akan datang berkenaan dengan pandangan yang dikemukakan oleh para fuqaha. Mudah-mudahan dia memberi pada kita jalan keluar dalam setengah perkara yang kita lalui pada zaman kini. Wallahu a'lam.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.